Hadis yang ke-26. Lama juga kan, kat setengah jam satu hadis. Hadis yang ke-26. Munculnya tambang bumi. Tambang ni maknanya lebih kurang kita nak sebut kata galian. Di Kedah baru ni pun MB buat pengumuman kata apa benda? Saya pun tak tahu. Galian apa? Besi apa? Uranium. Apa benda tu? Kita pun tahu. Lebih kurang lagu tu lagu tu lah kita. Jadi galian tu yang akan membawa kepada ialah apa nama kita kata pendapatan lah pada negeri. Lepas tu jumpa tak mana wallahu alam bisawab. Tapi kita tengok dalam hadis ni disebut Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqit'atin min zahab wa kanat awwal sadaqah ja'at bihi banu Sulaym min ma'dinin lahum faqalu ya Rasulullah هذه من معدن لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون معادن ويكون فيها شرار خلق الله رواه البيهقي في دلائل النبوة. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, pada satu ketika dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepotong emas. Bawa ke Nabi sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani Sulaim dari pertambangan mereka. Maknanya mereka ni ada lombong emas di tempat kawasan Bani Sulaim. Jadi mereka pun ambil sepotong emas untuk dijadikan sebagai zakat mereka lah. Zakat mereka mai kat Nabi. Maka sahabat bertanya, ya hai Rasulullah, ya Rasulullah, emas ini adalah hasil dari tambang kita, Nabi ataupun daripada sumber galian kita ni. Lalu Nabi SAW, nanti kamu akan mendapati banyak tambang-tambang lain, tambang-tambang, dan yang akan menguasainya ialah orang yang jahat. Jadi waktu ni emas ni lah ni waktu ni dikuasai, diuruskan oleh Bani Sulaim, tempat depa ada emas. Jadi depa orang yang beriman antara salah satu cirinya ialah dia membayar zakat. Jadi dia bawa mailah zakat emas kepada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat pun tanya Nabi. Nabi kata, besok akan kamu dapati lagi banyak galian-galian apa yang ada dalam negara kita, di negeri kita, di tempat kita, kampung kita, tetapi yang menguasainya orang yang jahat. Jadi kalian ni jenis ada apa? Ada siapa cikgu geografi di sini? Kan? Mah, tadi disebut mah. Perak, kalau kita di Malaysia dulu ada biji timah. Kemudian lombong biji timah kan? Lepas tu kita ada galian-galian macam petroleum, ataupun kita panggil emas hitam. Macam-macam lah. Kalau ada apa jenis uranium tah apa benda tak tahulah, yang ada galian-galian tu semuanya bernilai tinggi. Siapa yang ada maknanya kaya, dia akan kaya. Kita tengok negara Arab, contoh macam mana Dubai, UAE tu, Arab Saudi, kaya dia sebab minyak-minyak yang ada di laut, di darat, di padang pasir yang ada tu.
Tapi masalahnya lah ni bukan orang Islam yang kuasai, walaupun galian-galian tersebut berada dalam negara umat Islam. Walaupun dalam negara umat Islam, tetapi yang menguasai galian-galian tempat-tempat tersebut ialah orang jahat ataupun orang yang bukan Islam, ataupun orang yang ada masalah lah kita kata. Ini timbul dia, kalau kita nak pergi jauh lagi kita bincang lebih kepada hak ni orang duk sembang, orang duk viral tentang apa? GNT. Antara apa nama GNT apa? Jenis duk hantar barang. Ni duduk di rumah ya. Tekan handset, order barang. Depa pun memang hantar. GNT. Dia ada ninja, dia ada pos laju, dia ada macam-macam pembawa courier sebut kan. Apa nama? Lepas tu makanan. Bukan duk gaduh pergi keluar dah, pergi kedai. Mesej saja Food Panda. Kan? Food Panda. Lagi ada apa benda kita tahu? Grab food. Benda. Siapa yang duk bekerja tu? Siapa yang duk hantar pimai-pimai tu? Orang Islam kita. Tapi yang menguasainya siapa? Tu yang jadi hinyak lah ni. Kekeh macam tu. Kita diurus takdir oleh bukan kalangan orang yang sepatutnya urus kita. Macam mana kita nak buat? Saya pun tak tahu nak buat. Kita pun memang boleh cakap macam ni, tapi kita pun tak ada apa yang kita sangat yang kita boleh buat. Dari sudut ekonomi lah kan. Tengok macam kaya, tapi sebenarnya di sebaliknya itu ada musuh kita pula yang duk kawal selia, duk jaga kita. Macam di Iraq. Samalah di Iraq. Yang jaga negara Iraq tu siapa? Kan, kawan saya pergi Iraq, ingat saya pun bisa cerita. Beberapa tahun dulu lah ni, saya tak pastilah macam mana keadaan mereka. Beberapa tahun dulu, pergi sampai ke airport Iraq itu, kita dah boleh nampak askar-askar berkeliaran, tetapi ditulis di sini, siapa dia? US Army, tapi orang Arab. Orang lain yang menguasai kita. Sama lah kalau kita di Malaysia, kalau kata pelombongan Masjid Timah, siapa yang adu? Jadi benda-benda perkara-perkara yang macam ni, jadi umat Islam dia kena, kita kata kena melakukan perubahan. Siapa yang nak perubahan macam ni? Aduh ya Allah, nak kata pun kita pun tak ada apa nak kata pun. Jadi mudah-mudahan orang yang berkemampuan, ada kebijaksanaan kan, biarlah dia jadi. Kita kata kita lebih, kadang-kadang ni orang lebih selesa makan gaji, orang lebih selesa hak mana ada ni cukup, tak mau nak lebih lagi. Jadi kita jadi macam tu je lah. Dunia pun kita tak ke mana, akhirat tu apatah lagi. Apakah sumbangan kita kepada agama kita? Nak buatkan agama ataupun nak buat Nabi kita bangga dengan kita, apa dia? Di bidang masing-masing lah. Takkan kita setakat nak bagi ke orang lain semua. Orang lain pula semua tu masalah dia, hak yang disebut di sini, yang dikawal selia oleh orang yang jahat. Orang yang jahat ni tak kira lah orang seagama dengan kita, orang yang tidak ada amanah yang kita sebut sebelum ni, orang yang tak kira halal dan haram, tambah-tambah lagi orang yang tak seagama dengan kita. Apa dia heran? Dan bukanlah kita kata semua, ada yang baik, yang bagus kan. Macam baru ni viral cerita pasal apa, di Kelantan kata silap, Tokek bukan Islam, pekerja Islam semua, tapi main masuk masa mayang kemas tangan dia duduk lagu tu, tapi dia jaga tak apalah lagu tu pun. Jangan jadi ada tempat-tempat yang lain tu sampai nak kena buat pengaduan kepada pihak orang mengipa QPEC lah apa semua, pasal majikan kami tak benarkan kami untuk keluar pergi semayang Jumaat dan sebagainya. Nak semayang pun tak boleh, kena bekerja. Kalau kata berhenti semayang ke, semayang Jumaat ke, dia akan mengurangkan produktiviti kita ya, produk apa nama akan kurang pengeluaran kita. Tapi kadang-kadang masalah tu kita juga dengar cerita, kita pun taklah nak sebelah pihak saja. Ya, kadang-kadang orang kita, dia bila dah orang bagi peluang, dia gunakan peluang tu
Dia guna lama-lama orang bagi had takat mana, aja takat mana. Dia hentam lejak, masuk lewat dan sebagainya. Itu pun satu hal juga. Jadi semua itu juga berkaitan dengan masa. Jadi ada kaitan dengan hadis yang tadi, yang ni. Allah, kita beri contoh. Ini pun baru. Baik, keterangan. Keterangan itu bisa cepat. Keterangan tak banyak-banyak. Ingat tu baca boleh pergi lajak sampai 3 juga macam minggu lepas. Tepat sekali apa yang disabdakan Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu. 15 abad. 15 satu abad 100. Abad tu 100. 1 tahun lah. Satu abad kan. Jadi 1500 tahun. Lebih kurang macam itulah. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan tambang bumi, hasil galian yang keluar pada bumi seperti emas, perak, timah, minyak, arang batu dan lain-lain. Tetapi kebanyakan yang mengurus dan menguasainya adalah orang-orang yang jahat atau orang-orang yang bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam ni dia salah faham. Salah faham lah kita orang Islam ni akhirat, dunia ni kita tahu beritahu betul, pekat orang duk berebut habis tak boleh buat kat kita. Baik. Adalah orang-orang jahat atau orang-orang yang bukan Islam. Ini adalah satu keadaan yang sangat jelas di mata kita dan merupakan satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Nak habaq kat kita satu je. Berlaku perkara yang macam ni nak menunjukkan kepada kita bahawa kiamat sudah dekat. Maka hendaklah kita berwaspada. Hadis yang ke-27, insya-Allah minggu depanlah, tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur, menghijau, banyak hasil tanaman dan sebagainya. Itu kita cerita minggu depan. Jadi kita duduk keadaan kita macam ni, alhamdulillah boleh buat kuliah pun dah alhamdulillah. Kalau tidak tak boleh buat kuliah apa langsung kan. Hari tu awal keluar hari tu kuliah apa tak langsung. Lepas tu boleh maghrib boleh kuliah maghrib. Ni buka dah subuh sekiranya Jumaat ke apakah, alhamdulillah. Cuma kita jagalah dengan peluang yang sedikit ini dalam kita sia-siakan, menyebabkan kita akan jadi balik sebagaimana beberapa tempat yang tak boleh nak buat apa, duduk dalam rumah saja. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.